Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita masuk subtopik terakhir untuk bab 8 iaitu tekanan atmosfera. Okey, kita lihat apa itu tekanan atmosfera. Okey, tekanan atmosfera ialah tekanan yang dikenakan oleh atmosfera ke atas permukaan bumi dan semua jasad di bumi. Jadi tekanan atmosfera adalah tekanan yang dikenakan oleh atmosfera. Jadi di atmosfera kita dah belajar masa tingkatan 1 mempunyai jisim. Okey, dia mempunyai jisim. Jadi dia akan menekan permukaan bumi. Jadi bila walaupun atmosfera ataupun udara ini berada di bahagian atas, okey dia mempunyai jisim, jadi dia memberikan tekanan kepada permukaan bumi dan semua jasad yang ada di bumi. Okey. Kita lihat aplikasi tekanan atmosfera. Yang pertama adalah pam sedut. Okey, ini pam pelocok ini. Okey, pam pelocok, katakan kita ada sinki. Okey, sinki di rumah yang tersumbat. Jadi bila ada kotoran-kotoran tersumbat, air akan melimpah. Jadi selalunya kita akan gunakan pam sedut ataupun pelocok. Jadi kita letakkan pelocok macam inilah. Okey, kita letakkan pelocok macam ini. Jadi apa yang kita buat? Kita akan tolak. Okey, kita akan tolak dahulu pam sedutan ini. Bila kita tolak, okey, udara akan keluar. Okey, ikut tepi sini udara akan keluar. Jadi kalau kamu perasan kalau air penuh, okey, bubble akan keluar. Bermaksud udara keluar dari bahagian dalam pam sedut. Okey. Jadi bila udara keluar, okey, bila udara dipaksa keluar, bahagian dalam ini, okey, tekanan menjadi kurang. Okey, tekanan menjadi kurang ataupun kita katakan dalam ini tekanan rendah. Okey, tekanan rendah, dalam ini tekanan rendah. Okey. Pada ketika ni, okey, getah ni akan melekat. Okey, akan melekat pada permukaan sinki. Sebab dalam ni tekanan rendah, di luar tekanan tinggi, bahagian luar ini tekanan tinggi. Okey, jadi bila tekanan tinggi, okey, di sini kamu nampak ada perbezaan tekanan. Jadi bila ada perbezaan tekanan, ini yang kamu kena ingat. Bila ada perbezaan tekanan, okey, akan wujud satu daya. Okey, satu daya yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Okey, bila ada perbezaan tekanan, akan wujud satu daya yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi di sini apa? Tekanan udara di luar lebih tinggi berbanding tekanan di dalam, okey, menyebabkan ada satu daya yang akan menekan, okey, yang akan menekan getah ini supaya melekat pada permukaan permukaan sinki. Okey. Kemudian, okey, di hujung sinki, okey, di hujung lubang sinki ini, okey, di hujung lubang sinki, okey, di hujung lubang sinki juga, okey, ini tekanan tinggi. Okey, jadi tekanan tinggi jadi akan wujud satu daya yang akan bergerak dari luar ke dalam. Okey. Waktu ini tekanan rendah. Kemudian apa yang kita buat? Kita tarik. Okey, kita tarik semula pelocok ini ke atas. Okey, apa yang berlaku? Tekanan dalam ini menjadi lebih rendah. Okey, kalau ini dah rendah tapi bila kita tarik ke atas dia menjadi lebih rendah. Apa yang berlaku? Perbezaan tekanan, tekanan di atas, tekanan sini, tekanan yang di luar pipe ini menjadi sangat-sangat tinggi berbanding tekanan di dalam. Jadi bila perbezaan itu sangat banyak, daya yang wujud menjadi lebih tinggi. Jadi daya inilah yang akan menolak kotoran supaya bergerak. Okey, dia akan melonggarkan kotoran. Okey, dia akan melonggarkan kotoran supaya kotoran senang bergerak keluar. Okey, dia tersumbat sebab dia tersekat. Jadi bila dah longgar, dia akan bergerak. Jadi selalunya kita akan buat banyak-banyak kali untuk kita gerakkan semua kotoran yang ada. Okey, ini adalah aplikasi yang kedua, okey, iaitu picagari. Okey, picagari kita sedut cecair. Okey. Jadi konsep yang sama juga, okey. Kita tarik, okey, hujung ini kita letak di dalam cecair. Okey, yang pertama apa kita buat? Kita tarik,
asalnya. Okey, asalnya katakan cecair ini berada di bawah. Okey, cair ini di bawah sinilah sebab kita belum tarik lagi. Okey, bila kita tarik ke atas, bila kita tarik ke atas, tekanan di dalam ini menjadi rendah. Okey, tekanan di dalam menjadi rendah. Okey, itu yang berlaku. Okey, tekanan di dalam menjadi rendah. Okey, tekanan atmosfera pula adalah tinggi. Okey, tekanan atmosfera adalah tinggi. Jadi kamu dapat lihat di sini, tekanan di luar lebih tinggi berbanding tekanan di dalam bicagari. Jadi apa yang berlaku? Okey, wujud satu daya yang akan bergerak dari kawasan bertekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi tekanan atmosfera ini akan menolak air, menyebabkan air masuk ke dalam bicagari, bukan air cecair. Okey? Boleh? Okey, aplikasi yang ketiga adalah sifon. Okey, sifon ini contohnya kita nak keluarkan air, kita nak keluarkan air dari akuarium lah selalunya digunakan. Okey, apa yang kita buat? Kita mesti wujudkan satu kawasan bertekanan tinggi dan kawasan bertekanan rendah. Okey, kawasan bertekanan tinggi dan kawasan yang bertekanan rendah. Jadi yang pertama, apa yang kita boleh buat? Okey, letakkan tiub. Okey, letakkan tiub. Okey, letakkan tiub, kemudian kita sedut. Okey, kita sedut. Bila sedut, tekanan dalam ini akan jadi rendah. Okey, jadi tekanan atmosfera yang di luar akan menolak air masuk ke dalam. Tapi dalam situasi akuarium ini, takkanlah kamu nak sedut. Jadi apa yang kita buat? Okey, yang pertama, kalau sifon untuk keluarkan air akuarium ni, apa yang kita buat? Tiub ini kita penuhkan dahulu dengan air. Okey, kita penuhkan dulu dengan air. Sama ada kamu nak tutup hujung A, okey, kemudian bukan tutup hujung A, isikan dahulu. Okey, bila dah penuh, kamu tutup hujung A dan tutup hujung B. Masukkan satu hujung A ke dalam air, kemudian buka kedua-dua hujung. Okey, air akan keluar. Okey, dengan syarat B ini, kedudukan B mesti lebih rendah berbanding kedudukan A. Jadi kedudukan A sebab dia tinggi, tekanan tinggi. Okey, pada kedudukan B sebab kedudukan dia lebih rendah dari A, tekanan ini menjadi rendah, juga akan menyebabkan sifon air keluar melalui sifon. Itu cara yang pertama. Okey, cara yang kedua, ini kalau tak nak sedut lah, yang paling senang sedut, tapi takkan kamu nak sedut air dari akuarium. Jadi yang pertama tadi, isikan penuh dahulu tiub ni dengan air, kemudian hujung satu hujung masukkan dalam akuarium dan hujung lagi satu letak di luar, di mana yang hujung lagi satu ini mesti lebih rendah kedudukannya berbanding tiub yang masuk dalam air. Okey, itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau tak nak isi air, cara lebih senang, kita ambil tiub ini, kita rendamkan ke dalam akuarium. Kita rendamkan dalam akuarium supaya air tadi memenuhi tiub. Okey, bila kita rendam ke dalam, katakan kita rendam tiub tu dalam akuarium, supaya air semua masuk dalam tiub. Okey, kemudian kita ambil satu hujung, kita bawa keluar. Okey, konsep yang sama. Kalau tak nak isi air, kita tenggelamkan dalam ni bagi air memenuhi tiub. Satu hujung kita keluarkan. Okey, boleh? Jadi air juga akan keluar. Okey. Di sekolah lama saya, tukang kebun sekolah, apa yang dia buat, ada satu tangki. Okey, ada satu tangki air. Okey, ada satu tangki air yang disimpan dengan air. Tangki ini, tangki ini dia tak ada tutup. Okey, tangki ini dia tak ada pili, dia tak ada pipe sini. Jadi selalunya apa yang dia orang buat, dia orang letak wire. Okey, dia orang letak tiub ni. Okey, dia orang letak tiub pipe ke dalam ni. Okey, kemudian dan di hujung sebelah sini dia akan masukkan semula dalam ni. Jadi air tak keluar. Jadi bila nak guna, apa yang dibuat, tarik sahaja hujung lagi satu dan air akan keluar. Okey, bila dah guna, masukkan semula hujung tersebut ke dalam tangki. Okey, itu yang tukang kebun sekolah buat. Okey, dia menggunakan konsep tekanan atmosfera. Okey, jadi senanglah nak cuci tangan ke apa, yang kalau tak ada pipe, guna saja macam ni dan simpankan dalam ni. Okey. Okey, ini kamu boleh bacalah, yang lain saya dah terangkan. Okey, itu aplikasi yang ketiga iaitu sifon.
Yang seterusnya adalah penyedut minuman. Penyedut minuman ini saya dah terangkan sedikit tadi berkenaan dengan sifon, hampir sama juga. Okey, bila kita letakkan straw di dalam air dan kita sedut. Okey, bila kita sedut, kita menjadikan tekanan dalam straw ini tekanan rendah. Okey, tekanan atmosfera yang di luar ini tekanan tinggi. Jadi akan wujud satu daya yang akan menolak, menolak air masuk ke dalam straw. Okey? Sebab ada perbezaan tekanan. Jadi bila kita sedut, bila kamu sedut, kamu mengeluarkan udara dalam straw. Jadi bila keluarkan udara, tekanan menjadi rendah. Okey, contoh yang kelima adalah pembersih vacuum. Okey, jadi apabila suis pembersih vacuum dipasang, kipas elektrik dalam pembersih vacuum akan berputar dan menyedut udara di dalam hos getah untuk keluar daripada pembersih vacuum. Okey, tekanan udara di dalam pembersih vacuum menjadi rendah. Okey, maksudnya apa? Okey, kipas ini berputar. Okey, kipas ini berputar, arah putarannya menyebabkan udara di dalam tiub ini disedut keluar. Okey, disedut keluar. Okey, disedut keluar. Jadi bila udara disedut keluar, di dalam ini menjadi tekanan rendah. Okey, tekanan menjadi rendah. Okey, berbanding tekanan atmosfera di sebelah sini menjadi lebih tinggi berbanding tekanan di dalam. Jadi perbezaan tekanan ini menyebabkan akan menolak habuk masuk ke dalam pembersih vacuum. Jadi kipas ini berputar. Arah putaran kipas ini menentukan arah pergerakan udara. Jadi kedudukannya telah disetkan supaya dia menyedut udara dalam vacuum ini keluar untuk menjadikan tekanan rendah. Okey, tekanan rendah di dalam vacuum. Jadi tekanan udara atmosfera yang lebih tinggi akan menolak habuk masuk ke dalam vacuum dan terkumpul di dalam beg kotoran. Okey, aplikasi seterusnya adalah hemisfera McDeburg. Okey. Apabila udara di dalam hemisfera, ini adalah hemisfera McDeburg. Apabila udara dalam hemisfera dipam keluar, kita keluarkan udara dalam ni keadaan menjadi vacuum. Okey, jadi tekanan dalam ini menjadi rendah. Okey, menjadi sangat-sangat rendah sebab dia tak ada udara. Okey. Di luar hemisfera, di luar ini tekanan atmosfera mengenakan daya yang besar ke atas permukaan luar hemisfera, seterusnya memegang dua hemisfera dengan kuat. Okey, jadi ini ada dua hemisfera ini. Jadi ini separuh. Okey, dia macam mana nak pegang. Okey, dia keluarkan udara. Okey, dia keluarkan udara sehingga menjadi keadaan vacuum, iaitu keadaan yang tekanan yang sangat-sangat rendah. Jadi tekanan dalam ini rendah. Dan di luar adalah tinggi. Jadi tekanan tinggi di luar ini akan menolak permukaan luar hemisfera ini dan menyebabkan kedua-dua hemisfera ini bercantum. Okey, dia bercantum dengan kuat. Okey. Okey, kita lihat berkaitan altitude dengan tekanan atmosfera, kedudukan tinggi dengan atmosfera. Jadi tekanan atmosfera bergantung kepada altitude, iaitu ketinggian. Okey, pada altitude rendah, molekul udara ditarik oleh tarikan graviti menyebabkan tekanan tinggi. Jadi molekul udara yang ada di atmosfera kita ditarik oleh tarikan graviti. Jadi dia udara ini lebih cenderung untuk berada di lapisan bawah atmosfera. Okey, jadi bila banyak molekul udara pada permukaan bawah, tekanan akan jadi tinggi. Okey, sama seperti bila kamu letak kamu letak buku banyak-banyak. Okey, kamu stack buku banyak-banyak dan ada objek di bawah. Jadi buku-buku yang banyak ini memberi tekanan kepada objek yang di bawahnya. Konsepnya hampir sama. Jadi kenapa molekul udara tertumpu di bahagian atmosfera paling bawah? Sebab ditarik oleh tarikan graviti. Okey, ditarik oleh tarikan graviti. Okey, pada altitude tinggi, molekul udara kurang dipengaruhi oleh tarikan graviti. Jadi disebabkan tadi kebanyakan molekul udara cenderung untuk berada pada lapisan atmosfera yang bawah. Jadi pada altitude yang tinggi, pada kawasan yang lebih tinggi, kurang molekul
udara. Jadi bila kurang molekul udara, tekanan menjadi rendah. Okey, tekanan menjadi rendah. Jadi berat udara di altitude tinggi semakin berkurang dan udara mudah mengembang. Jadi kalau ini ketinggian dari permukaan bumi, okey, molekul udara yang di bawah ini sangat banyak, makin tinggi dia akan semakin berkurang. Okey. Yang sekarang kita lihat kesan kedalaman terhadap cecair dan aplikasi. Okey, tekanan cecair pula semakin berkurang apabila kedalaman berkurang. Okey. Senang kata, okey, semakin dalam kedalaman dalam air, tekanan menjadi tinggi. Jadi aplikasinya kapal selam, reka bentuk kapal selam dibina dengan dinding yang tebal dalam bentuk silinder untuk menahan tekanan air laut yang tinggi. Okey, okey. Jadi yang kedua, okey, itu yang pertama. Jadi yang sebelum ini, yang kita baru kes yang baru berlaku di Indonesia, di mana kapal selam karam. Okey, bila dia turun pada kedalaman tertentu, dia ada maksimum. Okey, bila dalam air ada kedalaman maksimum yang kapal selam ini boleh tahan tekanan. Jadi kalau dia turun lebih daripada tekanan kedalaman maksimum, akan menyebabkan tekanan kepada dinding kapal selam, dan mungkin dinding kapal selam itu tak mampu menahan tekanan tersebut dan menyebabkan dinding kapal selam tadi pecah. Okey, jadi walaupun dah dijumpai di mana, tapi tak ada peralatan ataupun tak ada kapal selam lain yang mampu turun sehingga kedalaman tersebut untuk tujuan menyelamat. Okey. Jadi ini adalah aplikasi kedua berkenaan dengan tekanan cecair, okey, iaitu empangan. Okey, empangan ini dia dibina di kawasan Bukit Bukau, di mana airnya sangat dalam. Jadi bila air dalam, kita tadi saya dah ajar, bila air dalam makin dalam kedudukan, tekanan menjadi semakin tinggi. Jadi empangan ini perlu dibina, dinding empangan perlu dibina untuk menahan tekanan yang sangat tinggi. Jadi apa yang dibuat, tekanan empangan ini dia tebal di bahagian bawah. Okey, tebal di bahagian bawah. Kenapa? Semakin dalam, ingat tadi, semakin dalam semakin tinggi tekanan. Okey, jadi semakin dalam semakin tinggi tekanan. Jadi bahagian bawah ini kita buat tebal. Okey, juga untuk jimat, kalau buat sama semua tebal, membazir lah. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita buat tebal di bahagian bawah. Okey. Okey, itu saja. Terima kasih.